KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat petang. Anda bersama saya, Syafiqah Farahin Razali ataupun Kak Pika di rancangan kegemaran anda, Sukses SPM 2021. Dan hari ini kita nak belajar pendidikan moral. Jadi bagi murid-murid di luar sana yang belajar pendidikan moral, sila keluarkan pen, pensel dan buku nota anda kerana hari ini penting. Kita nak mengajar teknik-teknik menjawab soalan bagi peperiksaan SPM 2021. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulakan apa-apa, suka saya nak mengingatkan anda semua untuk sentiasalah patuh pada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita. Pakailah pelitup muka anda, kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, basuhlah tangan selalu dan kalau tiada sinki atau air di berdekatan, pakailah gel pembasmi kuman ya. Tonyo-tonyo, lap-lap. Okey, adik-adik semua, sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, jom kita perkenalkan dulu guru kita yang akan mengajar topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil beliau. Itu dia Cikgu Vignes Warren kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Damansara 1 Kuala Lumpur. Cikgu, selamat datang ke studio kami. Ya, terima kasih Cik Syafiqah. Apa Cikgu, khabar? apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Okey, Cikgu, sebenarnya tadi saya nampak Cikgu 15 tahun yang mengajar Cikgu. Ya. Sangat-sangat lama. Dan apa yang mendorong? Cikgu kongsikan sedikit apa yang mendorong Cikgu untuk kekal menjadi guru sehingga kini Cikgu. Okey, sebenarnya Cik Syafiqah ya. Okey, profesi keguruan ini adalah satu profesi yang mulia ya. Dan kenapa saya memilih untuk menjadi seorang guru? Ya, okey, hal ini disebabkan oleh guru bahasa Inggeris saya iaitu Puan Cik Wah binti Man yang pernah bertugas di SMK Aman Jaya Sungai Lalang Negeri Kedah Darul Aman. Cara beliau mengajar itulah membuatkan saya untuk menjadi seorang guru sebenarnya. Itu dia. Cikgu orang Kedah ya, Cikgu? Ya, saya dari negeri Jelapang Padi. Oh, okey. Orang Kedah in the studio hari ini. Okey, Cikgu, sangat-sangat beruntung. Menarik sungguh ya bila seseorang tu menjadi seorang guru kerana atas contoh sebelumnya. Dan bagi pelajar di luar sana, hari ini kita akan belajar tajuk Perpaduan Masyarakat Asas Kemakmuran Negara. Cikgu, boleh kongsikan sedikit apa yang kita nak kupas dan belajar teknik cara menjawab soalan bagi tajuk ini pada hari ini. Ya, terima kasih Cik Syafiqah. Sebenarnya kan perpaduan itu tonggak kemajuan sesebuah negara ya. Jadi hari ini kita akan tengok contoh-contoh amalan perpaduan, kepentingan perpaduan dan cabaran-cabaran kerajaan dalam membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum ini. Okey Cikgu, dan sebelum apa-apa murid-murid di luar sana, sebelum Cikgu punya mas lagi jatuh ke bawah, jom kita amalkan dulu SOP ya Cikgu. Ya, boleh. Okey, saya menjemput Cikgu ke sini untuk pakai gel pembasmi kuman sebagai langkah keselamatan di dalam studio kita, Cikgu. Ya, Cikgu. Tersemat kemas Cikgu memakai baju Melayu hari ini, ya? Ya, sebenarnya baju Melayu ini adalah kesukaan saya sebenarnya. Ya, ke saya Cikgu? suka pakai baju Melayu, pakaian orang Cina dan sebagainya. Wah, Cikgu. Sangat orang kata perpaduan tu semangat tu kuat. Contoh Cikgu Vicky kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan apa-apa, ya adik-adik, kita nak tanya dulu Cikgu Vicky. Kita punya pelajaran hari ini, walaupun biasanya pendidikan moral ni dia amalan yang kita amalkan dalam kehidupan, tapi untuk hari ini macam mana kita nak amalkan dalam peperiksaan? Sebenarnya pelajar perlu tahu nota-nota ya, tajuk ataupun nota-nota yang berkaitan dengan tajuk yang kita akan pelajari sebentar nanti. Dan cara-cara untuk menjawab. Sebenarnya pendidikan moral ini ada format yang tersendiri untuk menjawab. Jadi bukanlah setakat macam kita tulis karangan je Cikgu. Tak, kita tak boleh tulis sembarangan. Ya, dia ada format yang perlu pelajar ikuti sebenarnya. Ya, betul lah. Adik-adik semua, murid-murid di luar sana dengar Cikgu Vicky cakap, mesti keluarkan buku nota dan pen dan pensel. Apa-apa je untuk tulis teknik-teknik hari ini, nota-nota penting untuk amalkan supaya kita sukses dalam SPM 2021 ya adik-adik. Sebelum kita sambung dengan pelajaran pada hari ini, jom kita berehat sebentar dahulu dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Sejahtera semua.
Nama saya Bauni Shankar, murid tingkatan 5 dari SMK Bandar Seri Damansara 1. Bagi saya, pendidikan moral merupakan satu subjek yang mengajar diri tentang penerapan nilai-nilai murni untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Sebagai seorang murid, subjek pendidikan moral merupakan hala tuju kepada saya untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia, berdisiplin dan menghormati orang lain tanpa mengira bangsa. Oleh sebab itu, saya berasa gembira untuk mempelajari subjek pendidikan moral ini. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua. Nama saya Chantal Kaufiatin, murid tingkatan 5 dari SMK Bandar Seri Damansara 1. Pada pendapat saya, moral merupakan satu ajaran atau pegangan tentang keburukan dan kebaikan sesuatu perbuatan. Moral adalah penting dalam kehidupan manusia kerana ia membantu kita mengenal pasti perkara yang baik dan tidak baik. Melalui pendidikan moral, saya telah mengetahui perlakuan bermoral haruslah dihayati secara bertanggungjawab dan berintegriti. Sebagai seorang murid, saya berharap nilai moral dapat diamalkan oleh setiap individu agar kehidupan lebih aman dan sejahtera. Terima kasih. Hai semua dan selamat sejahtera. Nama saya Wong Hui Chi. Saya ialah pelajar tingkatan 5 dari SMK Bandar Seri Damansara 1. Bagi saya, pendidikan moral ialah suatu subjek yang menarik kerana subjek ini dapat dikaitkan dengan kehidupan kita. Contohnya, amalan baik yang diamalkan dalam kehidupan seharian dapat menjadi satu tabiat yang membantu kita membentuk jati diri yang unggul dan kukuh. Melalui pendidikan moral, saya telah mengetahui kepentingan kerjasama dan toleransi antara satu sama lain dan ia juga membolehkan saya membuat keputusan secara rasional. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke rancangan Sukses SPM 2021 bersama kami pada hari ini untuk belajar subjek pendidikan moral, tajuk perpaduan masyarakat asas kemakmuran negara. Dan sebentar tadi kita telah perkenalkan guru kita yang akan mengajar subjek pada hari ini, iaitu Cikgu Vicky ataupun Cikgu Vignes Warren Loganathan daripada SMK Bandar Seri Damansara 1 Kuala Lumpur. Dan sebelum apa-apa ya Cikgu, kita nak perkenalkan dulu 6 pelajar kita yang akan belajar bersama-sama kami pada hari ini. Jom kita persilakan mereka pun dari SMK Bandar Seri Damansara 1 Kuala Lumpur. Hai adik-adik semua. Hello. Hai. Semua sihat? Semua sihat. Ya, okey. Nampak ceria dan bertenaga ya cikgu murid-murid kita pada hari ini. Pelajar-pelajar saya memang sentiasa bertenaga. Ya. Pelajar-pelajar cemerlang sebenarnya. Dan saya dengar cikgu sangat popular di sekolah. Betul tak murid-murid? Cikgu Vicky ni? Betul. Ya, sebab sebentar tadi belum mula apa-apa dia orang dah cari mana cikgu Vicky kita ni. Ya ke? Terima kasih anak-anak murid cemerlang cikgu. Ya cikgu, okey. Murid-murid boleh tak Kak Pika nak kenal satu persatu dimulakan dengan Yan Ling? Salam sejahtera, saya Chiu Yan Ling, pelajar tingkatan 5 dari SMK ST1. Okey Yan Ling, nak cari apa bila dah habis belajar nanti? Apa cita-cita awak? Saya nak jadi doktor. Wah, doktor cikgu. Ya. Mesti sangat-sangat pandai anak pelajar cikgu ni Ya, lebih kurang begitu. Okey. Alright, seterusnya Kavi Leswari. Hai Kavi. Salam sejahtera, saya Kaulisyuri, anak perempuan Bala Murali, pelajar tingkatan 5 dari sekolah SMK BSD 1. Okey, Kak Pika panggil Kavi boleh tak? Boleh. Boleh, okey. Kavi nak jadi apa bila besar nanti? Doktor juga. Okey, doktor. Ramai doktor. Dah 2 doktor sekarang ni. Siapa Ya. lagi? Selepasnya kita nak Li Ling. Nama saya Yong Li Ling, pelajar tingkatan 5 dari SMK BSD 1. Okey, Li Ling nak jadi apa? Doktor ke? Bukan pressure tau. Saja Kak Pika tanya. Nak jadi apa bila dah habis belajar nanti? Mungkin doktor tu. Mungkin doktor cikgu. Ya, ramai nak jadi doktor sebenarnya, nak bantu perubatan negara sebenarnya. Betul lah. Banyak yang mencontohi kita punya frontliner ya, Ya, cikgu. betul. Bagus Barisan hadapan kita. sangat. Kak Pika suka. Ya. Okey, seterusnya Brian. Hello, nama saya Brian, pelajar tingkatan 5 dari SMK Bandar Seri Damansara 1. Okey, Brian. Brian nanti nak cita-cita jadi apa? Saya bercita-cita untuk menjadi satu engineer.
Satu engineer Bukan banyak cikgu. Seorang engineer. Seorang. Ya, Brian. Okey, baiklah. Bagus. Ada pun engineer di kalangan kita ya. Okey, seterusnya Wei Lun. Salam sejahtera, saya Sang Wei Lun, pelajar tingkatan 5 dari sekolah SNK BSD 1. Okey, Wei Lun nak jadi apa? Engineer. Engineer. Okay, lastly we have Darren. Darren, kalau cakap doktor dengan engineer dah, I give up. Tak adalah. Okay, Darren. Sila perkenalkan diri dan cita-cita juga. Salam sejahtera. Nama saya Darren, anak lelaki Nagendran, pelajar tingkatan 4 dari SMK Bandar Sri Damansara 1. Saya di chemist. Chemist? Chemistry field lah. Chemist ya, Darren? Wow, okay. Maksudnya Darren ambil chemistry ya sekarang? Kimia? Ya. Okey Darren, terima kimia. kasih. Terima kasih kepada murid-murid kita kerana bersama kita pada hari ini. Cikgu, kalau cikgu dah bersedia pada ini, jom kita belajar teknik-teknik nak menjawab SPM bagi tajuk Perpaduan Masyarakat Asas Kemakmuran Negara. Silakan cikgu. Boleh cikgu mulakan ya. Terima kasih Boleh, Cik Syafiqah. Okey, pelajar-pelajar kesayangan cikgu, apa khabar anda di sana? Khabar baik, cikgu. Okey, bagus. Okey, kita sama-sama ceria hari ini ya dengan pakaian kebudayaan kita ya. Ya, bagus. Terima kasih cikgu ucapkan. Cikgu, diorang pakai baju kebudayaannya cikgu? Ya, sebab kita ada tajuk khas yang akan dibincangkan pada hari ini, Cik Syafiqah. Wah, okey, tak sabar saya nak melihat seorang perseorang pakai baju kebudayaan ya. Sebab sekarang ni baru nampak muka, belum nampak sepenuhnya. Nanti kita tengok, bagi diorang berdiri sikit ya cikgu. Boleh, boleh. Okey, cikgu, sorry, mulakan cikgu. Okey, terima kasih Cik Syafiqah. Okey, cikgu, mungkin cikgu tekan sikit di plasmanya. Ya, itu dia. Okey, para pelajar yang berada di luar sana, okey, hari ini kita akan belajar unit 9 Perpaduan Masyarakat Asas Kemakmuran Negara, ya. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut lagi ya, kelas, kita akan tengok objektif pembelajaran. Okey, apa yang pelajar akan dapat di akhir sesi pembelajaran kita. Okey, yang pertama, contoh amalan perpaduan, peranan agensi yang memupuk semangat perpaduan, kepentingan amalan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk, cabaran dalam membentuk amalan perpaduan dan perasaan apabila mengamalkan perpaduan. Okey, di sini cikgu ada sediakan 5 nilai. Okey, di mana 5 nilai ini diperuntukkan untuk unit 9 ya. Okey, pertama kita tengok nilai toleransi. Okey, iaitu masyarakat Malaysia sabar mengawal diri ya dalam kehidupan seharian. Lepas tu kita ada nilai kerjasama di mana masyarakat Malaysia sentiasa membantu antara satu sama lain. Nilai baik hati, maksudnya di sini masyarakat membantu dengan secara ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan. Dan nilai keempat ialah nilai hormat. Kita tahu masyarakat Malaysia memang kaya dengan sikap beradab sopan ya. Okey, jadi dekat sini apabila kita hormat antara satu sama lain, tidak wujud pergaduhan dan pertelingkahan kaum. Dan apa rasanya pengisian untuk nilai kasih sayang? So cikgu nak tanya pelajar cikgu seorang lah. Boleh saudari cikgu Yan Ling, pelajar cemerlang cikgu? Boleh Yan nyatakan Ling, sedikit? Doktor kita. Boleh, cikgu. Ya, teruskan. Bagi saya, nilai kasih sayang itu ialah masyarakat Malaysia mengambil berat antara satu sama lain untuk mewujudkan semangat kekitaan. Okey, bagus jawapan itu ya. Bagus saudari Yan Ling. Okey, sebelum kita tengok maksud perpaduan, slide seterusnya ya. Cikgu nak tanya dulu. Okey, seorang pelajar cikgu. Okey, apabila kita bercakap tentang perpaduan, apa yang terlintas atau terdetik dalam benak atau fikiran anda? Okey, boleh pelajar cemerlang cikgu saudara Chan Wei Lun, boleh bagi sedikit pandangan? Pada pendapat saya, perpaduan bermaksud kerjasama dan toleransi antara pelbagai kaum seperti dalam negara kita. Bagus pelajar cemerlang cikgu. Okey, kita tengok ya apa maksud perpaduan seperti yang tercatat dalam buku teks kita ya. Okey, perpaduan ialah penyatuan masyarakat ya dalam membentuk satu identiti nasional dan nilai bersama di sini. Maksudnya kita sedia maklum, rakyat Malaysia terdiri dari pelbagai bangsa yang mendiami Malaysia, hidup bersatu padu dan mempunyai ciri-ciri ketimuran yang tinggi ya. Sehingga ya Cik Syafiqah, sehingga Malaysia ya diberi nama jolokan dengan izin Malaysia Truly Asia. Ya, betul cikgu. Apabila masyarakat luar negara memandang Malaysia, mereka tahu, oh Malaysia ini sebuah negara di mana mempunyai pelbagai etnik
Ya, cikgu. Ya, itulah keistimewaan tanah air kita Malaysia. Betul, dan menjadi contoh kepada negara lain, ya, Ya, cikgu. betul Cik Syafiqah. Cikgu, saya nak tanya kejap. Ya. Kata kunci identiti nasional dan nilai bersama dalam menjawab soalan, adakah ia perlu? Ya, sebenarnya kalau pelajar masukkan apabila ditanya maksud perpaduan itu lagi eloklah, lagi sesuai. Jadi ayat ni boleh lain sikit tapi kata kunci mesti ada, ya, cikgu? Ya, mesti kena ada. Okey, baik cikgu, terima kasih. Okey, kita teruskan ya. Okey, dalam membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia ini ya, kelas, terdapat beberapa contoh amalan perpaduan yang perlu dipraktikkan. Okey, pertamanya kita tengok ya, dari segi keselamatan penduduk. Maksudnya di sini, di sesebuah kawasan kediaman terdapat rukun tetangga ya, atau persatuan penduduk atau dipanggil juga JKK, Jabatan Kemajuan Kampung contohnya. Jadi pelbagai aktiviti dijalankan ya, seperti kita tengok di sini membuat rondaan di kawasan kediaman. Mengapa rondaan itu perlu dibuat di kawasan kediaman? Okey, soalan ini cikgu nak lontarkan kepada pelajar cikgu yang bernama Brian. Brian. Ya, saudara Brian, silakan. Ya, cikgu. Saya rasa tujuannya adalah untuk mengurangkan kes jenayah. Okey, bagus. Dan masyarakat di tempat tersebut juga akan merasa lebih selamat ya, Cik Syafiqah. Ya, betul cikgu. Okey, seterusnya kita tengok aktiviti patriotik ya. Contoh amalan yang kedua. Okey, apabila kita bercakap tentang patriotik, kita tidak boleh lari daripada sambutan kemerdekaan negara. Okey, di mana masyarakat pelbagai bangsa menyambut Hari Kemerdekaan Negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Contohnya ya, hal ini dapat meningkatkan semangat cinta akan negara dalam kalangan masyarakat kita. Okey, seterusnya contoh amalan perpaduan yang seterusnya ialah sukan ya, di mana masyarakat Malaysia menyokong pasukan negara. Kita ambil contoh pasukan bola sepak negara yang terdiri dari pelbagai bangsa. Ya, cikgu. Okey, jadi masyarakat menyokong mereka apabila mereka merangkul kejayaan. Itu bukan sahaja kebanggaan untuk mereka, tetapi juga kebanggaan untuk masyarakat Malaysia sebenarnya. Betul cikgu, walaupun kita menyokong pasukan-pasukan lain ya cikgu, kalau nak berlawan pun berlawanlah secara sihat, janganlah bergaduh-gaduh ya cikgu. Ya, ada persaingan sihat. Persaingan sihat itulah kata kunci ni ya cikgu. Ya. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Okey, amalan perpaduan yang seterusnya ialah dari segi kelestarian alam. Okey, tadi cikgu dah ceritakan contohnya di kawasan kediaman adanya rukun tetangga ya. Kalau kita tengok di sini dalam aspek kelestarian alam ya, masyarakat dapat memelihara dan memelihara alam sekitar. Bagaimana perkara ini boleh dilakukan? Dengan adanya aktiviti gotong royong. Contohnya ya, masyarakat berkumpul pada hujung minggu, contohnya pada hari Ahad, untuk mengadakan aktiviti gotong royong, membersihkan kawasan pembiakan nyamuk contohnya. Ya, apabila kawasan itu dibersihkan, kesihatan masyarakat di tempat tersebut terjamin. Malah keceriaan dan kebersihan kawasan kediaman itu juga akan meningkat. Maksudnya di sini meningkatkan imej kawasan tersebut. Ya, cikgu. Ya. Dan kelima, kita tengok majlis keramaian. Okey, apabila kita bercakap tentang majlis keramaian, perkara pertama yang terdetik dalam fikiran kita ialah rumah terbuka perayaan. Iya, betul ya? Cikgu. Okey, contohnya kita ambil di sini. Kita ada rumah terbuka perayaan Hari Raya Aidilfitri, Hari Deepawali, Tahun Baharu Cina dan sebagainya. Di mana apabila masyarakat mengunjungi atau bertandang ke rumah terbuka perayaan tersebut ya, Cik Syafiqah, masyarakat bukan saja dapat mengenali adat resam sesuatu masyarakat itu, malah dapat menikmati juadah. Okey, juadah masyarakat tersebut ya. Maksudnya juadah yang menjadi kebanggaan atau keunikan sesuatu masyarakat ya, sesuatu kaum. Betul, sebenarnya saya suka bila menziarahi rumah saudara saya, bukan saudara, jiran saya, sebab memang makanan, contohnya makanan dia yang unik-unik, makan dalca cikgu, sedap dia masak sebab air tangan yang orang kata asli ya cikgu. Ya, dia kena ada orang yang pandai masak ni Cik Syafiqah, betul baru makanan tu sedap ya. Kita pun happy. Ya, betul. Okey, cikgu teruskan ya. Ya cikgu, silakan. Okey, contoh amalan perpaduan yang terakhir ialah aktiviti kesukarelawan. Apabila kita bercakap tentang aktiviti kesukarelawan, jangan lupa kata dasarnya rela. Maksudnya kita melakukan sesuatu dengan ikhlas. Contohnya di sini ya, kita membantu mangsa bencana alam. Okey, seperti mangsa banjir dan juga mangsa gempa bumi. Okey, apa rasionalnya kita membantu mangsa-mangsa ini supaya meringankan beban mereka. Betul. Dan cikgu boleh ambil satu contoh sekarang ya, kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi apa jenis-jenis bantuan yang boleh diberikan kepada masyarakat atau golongan yang terjejas ini?
Saya tahu cikgu. Ya, boleh. Contohnya kan di masa ramai yang tengah sedang mengambil vaksin pada waktu ini, ramai yang menjadi sukarelawan untuk pembantu vaksin tu cikgu. Frontliner lah senang cerita ya cikgu. Ya, untuk meringankan beban pasukan perubatan sebenarnya. Ya cikgu. Okey, jadi cikgu nak tanya satu soalan kepada pelajar-pelajar cikgu. Cikgu nak lontarkan satu soalan. Jadi apa jenis-jenis bantuan yang boleh diberikan kepada masyarakat yang terjejas? Okey, akibat COVID atau virus COVID-19 ini. Ya. Okey, cikgu nak tanya saudari Kavila Syori, silakan. Okey, Kavi. Ya cikgu, pada pendapat saya, pertolongan yang boleh diberikan terutama pada pandemik adalah dari segi kewangan, perubatan dan juga dari segi makanan. Bagus pelajar cemerlang cikgu. Okey, tepat jawapan tu sebenarnya A+ ya. Iya, Okey, kita teruskan. A+ tu. Boleh cikgu teruskan, Cik Syafiqah? Silakan Cikgu Vicky. Okey, untuk memupuk perpaduan dalam negara kita, okey, kerajaan melalui pelbagai agensi kerajaan ya telah melakukan pelbagai usaha. Okey, pertama kita tengok ya. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Jabatan Perdana Menteri telah mendidik masyarakat supaya cinta akan perpaduan. Maksudnya betapa pentingnya perpaduan di sini ya. Okey, yang kedua kita tengok agensi kerajaan rukun tetangga. Okey, seperti yang cikgu terangkan tadi, rukun tetangga ini menjalankan pelbagai aktiviti di kawasan kediaman ya, bagi mengukuhkan lagi semangat kejiranan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang pelbagai bangsa ini ya, Cik Syafiqah. Ya cikgu. Okey, seterusnya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, di mana jabatan ini berusaha untuk memelihara dan menyemarakkan lagi seni budaya warisan bangsa. Hal ini membolehkan seni dan warisan budaya negara kita tidak hilang atau tidak lenyap di telan zaman. Dan ia boleh menjadi tatapan generasi sekarang dan juga generasi akan datang. Okey, seterusnya kita tengok ya, Jabatan Penerangan Malaysia. Seringkali kita terdengar di corong-corong radio dan di kaca-kaca televisyen. Okey, pelbagai dasar dan pelbagai program yang dijalankan oleh kerajaan dalam usaha untuk pembinaan negara bangsa. Ya? Okey, cikgu bagi 4 agensi kerajaan tadi. Okey, cikgu nak tanya pelajar cikgu, ada lagi tak agensi kerajaan yang membantu dalam pemupukan perpaduan kaum di negara kita? Okey, cikgu, sebelum kita mendengar jawapan daripada murid-murid kita pada hari ini, cikgu, jom kita berehat minum air dulu dan kita akan kembali di Sukses SPM 2021. Jumpa anda selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke rancangan Sukses SPM 2021 dan hari ini kita belajar pendidikan moral ya murid-murid di luar sana. Jangan lupa seperti saya cakap tadi, sediakan nota, pakailah pensel anda untuk tulis nota penting pada hari ini kerana Cikgu Vicky kita akan mengajar teknik-teknik menjawab soalan bagi tajuk Perpaduan Masyarakat Asas Kemakmuran Negara. Baiklah, sebentar tadi Cikgu Vicky telah bertanya kepada pelajar kita apa contoh agensi kerajaan yang lain yang boleh kemukakan selain yang ada di sini ya. Kita nak panggil siapa ya cikgu? Okey, cikgu lontarkan soalan ini kepada saudari Chu Yen Ling, ketua pengawas cikgu. Ketua pengawas kita. Ya. Ya, kena betul ni. Cikgu. Ya, pasti jawapannya tepat. Okey. Ya, cikgu. Agensi yang lain ialah Kementerian Pendidikan Malaysia. KPM telah memperkenalkan subjek-subjek seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam. Selain itu, KPM juga menubuhkan sekolah wawasan agar mengukuhkan perpaduan dalam kalangan pelajar berbilang kaum. Bagus jawapan itu, sangat tepat Cik Syafiqah. Ya, itulah pelajar A+ cikgu. Iya, Pak. Terima kasih Yan Ling. Bagusnya jawapan dia. Sungguh lengkap ya sebagai ketua pengawas. Ya. Okey, cikgu teruskan. Okey, kita teruskan kelas. Okey, apa kepentingan amalan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk seperti di negara kita? Okey, pertamanya kita tengok ya. Okey, kepentingan yang pertama dapat meningkatkan keyakinan pelabur asing. Apa kepentingan pelabur asing dalam negara kita? Okey, siapa boleh tolong menjawab soalan cikgu? Okey, mungkin kita boleh panggil Darren. Darren belum jawab lagi cikgu. Ada dah angkat tangan. Okey. Ada yang angkat saudari tangan. Kavila Syori. Okey, Kavi. Pada pendapat saya, kepentingan pelaburan asing kepada penduduk tempatan adalah dapat meningkatkan peluang pekerjaan. Ini akan meningkatkan
taraf hidup mereka. Okey, bagus. Tepat jawapan itu. Ya. Okey, seterusnya kepentingan yang kedua ialah rakyat dapat menikmati pelbagai kemudahan yang berkualiti. Kita tengok di sini ya, Cik Syafiqah. Ya. Okey. Apabila perpaduan itu kukuh atau utuh dalam negara, ya, jentera pentadbiran negara akan berjalan dengan lancar. Apabila jentera pentadbiran negara berjalan dengan lancar, kerajaan dapat menyediakan pelbagai kemudahan dan infrastruktur kepada rakyat Malaysia. Betul, Cikgu. Jadi maksudnya di sini kerajaan dapat menyediakan infrastruktur kepada penduduk-penduduk di kawasan pedalaman. Ya. Maksudnya di sini penduduk di kawasan pedalaman tidak akan ketinggalan dalam arus pembangunan negara. Ya, berkait ya Cikgu dari Ya, awal dia sampai memang habis berkait. memainkan peranan. Ya. Okey, kita Cikgu. tengok kepentingan yang ketiga. Okey, dapat mengukuhkan ekonomi negara. Okey, bagaimana amalan perpaduan yang kukuh ini dapat meningkatkan ekonomi negara? Dan apa kepentingan pengukuhan ekonomi negara dalam konteks negara kita? Okey, Cikgu. Cikgu Jom kita lontarkan tanya. soalan ini. Okey, siapa nak cuba jawab? Okey. Kita ada Liling. Silakan Liling. Saya ikut. Pengukuhan ekonomi akan menjadikan negara yang maju dan makmur. Bagus, jawapan itu sangat tepat. Okey, bagus pelajar cemerlang cikgu. Seterusnya kita tengok kepentingan yang keempat ialah rakyat dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Okey, apa maksud yang tersirat daripada frasa yang kita tengok di sini? Okey. Cikgu nak minta pelajar. Okey, dah ada yang angkat tangan tadi. Okey. Ya, silakan saudara Darren. Rakyat dapat hidup dalam suasana harmoni. Maksudnya rakyat akan terhindar daripada pertelikahan atau pergaduhan kaum. Okey, bagus. Bagus ya, Darren. Okey, Cik Syafiqah minta tadi Darren jawab soalan itu sebenarnya. Ya. Okey. Okey. Dan amalan perpaduan atau kepentingan amalan perpaduan yang terakhir ialah dapat mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara. Bagaimana negara dapat mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara? Okey, ini soalan ini pun cikgu lontarkan balik kepada pelajar cikgu. Okey, siapa nak cuba jawab? Cuba. Okey, ada yang sudah angkat tangan. Okey, silakan, Belun. Dengan ini, tiadalah anasir-anasir jahat yang dapat menjajah negara kita. Bagus. Maksudnya di sini tidak ada anasir-anasir jahat atau kuasa-kuasa besar yang mencari peluang untuk menjajah negara kita dalam aspek fizikal dan juga dalam aspek ekonomi. Okey, Cikgu. Maksudnya bila kita kuat, tiada ancaman yang akan ganggu kita, ya, Cikgu? Bersatu teguh, bercerai, roboh. Ya, itulah Cikgu. maksudnya. Banyak peribahasa kita akan gunakannya selepas ni. Ya, boleh. Okey, teruskan, Cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, dalam membentuk perpaduan dalam konteks masyarakat Malaysia ini terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi atau dilalui oleh kerajaan kita. Okey, dan perpaduan yang kita capai pada hari ini adalah mengikut acuan kita sendiri. Ya. Ya. Jadi kita tengok cabaran pertama kita dalam membentuk amalan perpaduan ialah penyebaran maklumat palsu dan negatif. Oh, Cikgu, bahaya zaman sekarang ni, Cikgu. Betul, dengan adanya media sosial, ya, Cik Syafiqah. Okey, Cikgu nak tanya, apa yang menyebabkan penyebaran maklumat palsu dan negatif dalam kalangan masyarakat kita sekarang ni? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ada, okey, Yan Ling. Ya, Cikgu. Ya, silakan. Saya rasa faktor yang menyebabkan semakin banyak maklumat yang palsu disebarkan adalah kerana semakin banyak masyarakat yang menggunakan media sosial untuk berkongsi maklumat yang tidak sahih dan akan mencetus perasaan ketakutan dalam masyarakat kita. Ya, bagus pelajar cemerlang cikgu. Maksudnya di sini, Cik Syafiqah, kita tengok pelbagai isu perkauman dimainkan sekarang. Okey, kalau dibiarkan atau tidak ditangani akan menyebabkan rusuhan kaum. Betul, Cikgu. Jadi media massa perlulah digunakan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat Malaysia. Ya, dan kita kalau boleh menilai dengan baik, ya, Cikgu. Jangan betul. cepat percaya kepada penyebaran info palsu, ya, Cikgu. Kena cari yang sebenarnya benar. Sebenar-benarnya. Tengok betul-betul berita yang kita dapat dan berita yang kita nak sebarkan itu. Betul, Cikgu. Ya? Okey, cabaran yang kedua ialah masyarakat kurang menerima, menghormati dan mengurus. Maksudnya di sini ada satu perasaan prejudis terhadap kaum lain. Maksud perasaan prejudis ini ialah tanggapan negatif terhadap kaum lain. Contohnya, masyarakat A memandang rendah pada masyarakat B dan masyarakat B pula memandang rendah pada masyarakat C.
Jadi hal ini menyebabkan sikap toleransi itu terhakis dalam kalangan masyarakat. Okey, jadi inilah cabaran-cabaran yang perlu ditangani oleh kerajaan, ya, Cik Syafiqah. Ya, cikgu. Okey, cabaran yang keempat, cabaran yang ketiga ialah kurangnya pemahaman agama dan kebudayaan kaum lain. Maksudnya di sini masyarakat kurang sensitif. Okey, kurang sensitif. Okey, dari segi kepercayaan dan budaya kaum lain, di mana adanya sikap mengejek dan sebagainya. Masyarakat Malaysia perlulah menghindarkan perbuatan seperti ini, ya, Cik Syafiqah. Ya, cikgu. Okey. Cabaran yang terakhir ialah penguasaan bahasa kebangsaan yang lemah. Apa yang menyebabkan rakyat Malaysia masih tidak menguasai bahasa kebangsaan dengan baik? Okey, soalan ini cikgu lontarkan kepada pelajar-pelajar kesayangan cikgu. Okey, siapa nak jawab? Jom kita cuba Brian. Okey, ya, silakan saudara Brian. Saya rasa masyarakat Malaysia masih menggunakan bahasa pasar dan mengagung-agungkan bahasa ibunda mereka. Ya, bagus. Tepat jawapan itu, ya, Cik Syafiqah. Ya. Sebenarnya penggunaan bahasa pasar ini menyukarkan komunikasi. Dan kalau kita tengok dalam konteks yang lebih luas, ya, dia mencacatkan, ya, keunikan dan keistimewaan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan. Ya, cikgu. Ya? Ya. Kalau dalam percakapan pun cikgu seboleh-bolehnya kita gunakan bahasa penuh, ya, cikgu? Ya, bahasa penuh atau bahasa yang baik yang mudah difahami oleh semua orang. Ya. Tapi cuba elakkan penggunaan bahasa pasar. Betul. Kalau cikgu setuju tak kalau dalam kita tulis dalam message teks tu pun cikgu perlu bahasa yang mudah difahami, bukan singkatan, ya, cikgu. Ya, tidak ada singkatan di mana pelajar akan menggunakan singkatan ini semasa menulis karangan dan juga menulis jawapan untuk subjek-subjek tertentu. Okey, cikgu. Sebelum kita seterusnya ke slide seterusnya, saya nak tanya cikgu, dalam menjawab soalan sebegini, perlukah kehuraiannya satu ayat sebegitu cukup ke cikgu? Kalau boleh, selalunya macam kami, guru-guru pendidikan moral, menggalakkan pelajar memberikan lebih banyak jawapan. Okey. Untuk menyelamatkan diri mereka dan untuk mendapat keputusan yang cemerlang sebenarnya. Okey, cikgu. Terima kasih, cikgu. Ya. Seterusnya. Okey, cikgu teruskan, ya. Okey, pelajar-pelajar yang cikgu sayangi dan juga para penonton di luar sana, okey. Cikgu akan masuk bahagian soalannya. So kita akan tengok dahulu contoh soalan bahagian A. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan gambar perpaduan kaum di Malaysia. Okey, soalannya, nyatakan dua nilai universal yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia untuk memupuk perpaduan kaum di negara kita. Okey, siapa nak cuba? Ya. Ya, siapa nak cuba? Okey, saudara Brian. Ya, cikgu. Saya rasa jawapannya ialah nilai rasional dengan nilai patriotisme. Bagus, tepat jawapan itu. Kita tengok jawapan yang cikgu sediakan juga, ya. Okey, cikgu sediakan jawapan nilai toleransi dan nilai kerjasama. Okey, kita teruskan dengan soalan B, ya. Okey, bagaimanakah anda dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakan pelbagai bangsa di sekolah anda? 2 markah. Okey, siapa nak cuba soalan ini? Okey, silakan saudari Yan Ling. Untuk saya akan mengadakan perbincangan secara berkumpulan dengan rakan yang berbilang kaum saya. Okey, bagus. Okey, itu satu jawapan, ya, yang cukup bagus. Kita tengok jawapan lain. Okey, saya akan bertutur dengan sopan untuk mengelakkan pergaduhan dan saya akan sentiasa membantu rakan yang memerlukan bantuan untuk meringankan beban mereka. Okey, di sini anda kena faham, pelajar, bila soalan tanya anda kena ajuk dengan pelajar? Dengan apa, pelajar? Siapa nak jawab? Perkataan saya. Okey, bagus, pelajar cemerlang, cikgu, ya. Kalau soalan bertanyakan anda, jawablah dengan saya. Okey? Cuba gunakan perkataan saya. Jangan gunakan aku, ya. Perkataan itu tidak sesuai sebenarnya, ya. Okey, saya, Saya, ya, Syafiqah. Okey. Okey, kita tengok soalan C. Nyatakan 2 aktiviti yang boleh dianjurkan oleh pihak sekolah bagi mengeratkan perpaduan kaum dalam kalangan murid. Itu pun tadi cikgu dah ceritakan sikit dalam slide-slide lepas, ya. Okey, sebelum ini, ya. Okey, kita tengok. Okey, ada pelajar nak cuba jawab soalan ini? Okey, silakan saudara Darren Nagendran. Okey, pihak sekolah. So, pihak sekolah boleh menganjurkan pertandingan seperti choir, pertandingan melukis poster sempena sambutan Hari Kemerdekaan. Okey, bagus. Okey, kita tengok jawapan cikgu juga, ya. Okey, tengok sama ke tak? Okey, cikgu sediakan jawapan melalui aktiviti kokurikulum dan juga sekolah mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan Negara pada bulan Ogos, ya, pada setiap tahun.
Okey. Boleh cikgu teruskan, Cik Syafiqah? Boleh, silakan cikgu. Kita tengok soalan D. Okey, ramalkan 2 kesan kepada negara. Jika perpaduan kaum tidak kukuh dalam kalangan masyarakat majmuk di negara kita, apa akan terjadi? Apa implikasi nanti? Okey, jika perpaduan itu luntur dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba? Okey, silakan Khabi. saudari. Kesan utama bagi saya adalah keselamatan dan keamanan negara akan terjejas. Okey, bagus. Okey, kita tengok juga jawapan cikgu. Ya. Okey, imej negara akan terjejas di persada dunia. Okey, atau di persada antarabangsa. Ekonomi negara juga merosak atau jatuh merudum. Ya, cikgu. Tak jadilah Malaysia truly Asia, ya, cikgu? Ya. Okey, dan ini melambatkan proses kita untuk menjadi negara maju. Ya, cikgu. Okey, cikgu. Sebelum kita teruskan dengan contoh soalan kita, ya, murid-murid di rumah, hold dulu jawapan-jawapan anda. Kita akan berehat dulu dan kita akan kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 dan hari ini kita belajar pendidikan moral, perpaduan masyarakat asas kemakmuran negara, dan hari ini kita telah mengupas beberapa teknik dan cara-cara menjawab soalan SPM 2021 dan sekarang ini cikgu, kita nak teruskan dengan contoh soalan, ya cikgu. Ya, dan pelajar-pelajar di atas talian masih okey ke? Anda semua okey? Boleh bagi thumbs up kat saya? Okey. Walaupun sekarang tengah petang, kita cuba bertenaga sikit, ya, dalam menjawab soalan sebab time-time ni lah masa yang sangat penting untuk kita mencatat nota dan mengambil ilmu sebanyak mungkin. Bagi pelajar di luar sana juga sila mengambil nota-nota penting pada hari ini sebab kita akan belajar banyak dari sini, ya cikgu? Ya, betul. Okey. Cikgu boleh teruskan dengan pelajaran kita? Okey, kita dah tengok jawapan untuk soalan D tadi, ya. Kita tengok soalan E sekarang, ya, pelajar-pelajar. Okey, soalan E. Jelaskan perasaan anda apabila hidup dalam sebuah negara yang aman dan harmoni. Apa perasaan anda? Okey, ada pelajar yang nak cuba jawab soalan ini? Ya. Okey, silakan saudari Liling. Saya berasa gembira dan bangga. Kenapa? Hanya kerana Teruskan. Hanya kerana rakyat bersatu padu serta hidup sejahtera. Okey, bagus. Cikgu selalu galakkan, bila soalan bertanyakan perasaan, jangan letak satu perasaan saja, letak 2 perasaan yang membawa maksud yang sama. Contohnya, saya berasa gembira dan bangga. Kalau adanya soalan penganiayaan kanak-kanak di sini, contohnya saya berasa sedih dan marah ataupun saya berasa sedih dan kecewa, ya. Ya, cikgu. Cuba letakkan 2 jawapan yang mempunyai maksud yang sama. Okey. Okey, kita tengok jawapan yang cikgu sediakan. Okey, cikgu, jom. Okey, saya berasa gembira dan bangga. Kita boleh mendabik dada kita, ya, sebab kita berasa bangga. Kenapa kita berasa bangga? Hal ini kerana tidak wujud pergaduhan dan pertelingkahan, ya, dalam kalangan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Ya, Cik Syafiqah? Ya, cikgu. Jadi di sini kita masih guna saya, mulakan dengan saya. Ya, saya, sebab ada perkataan anda di situ. Okey, cikgu. Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, Boleh, pelajar-pelajar, kita teruskan pelajaran kita dengan soalan esei. Ya? Okey. Okey, cikgu nak minta seorang pelajarlah tolong bacakan petikan di bawah ini. Okey, siapa nak tolong? Okey, saudara Darren, teruskan. Perpaduan merupakan tonggak atau tulang belakang kemakmuran sesebuah negara. Perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat majmuk seperti Malaysia membolehkan negara melakap pelbagai kejayaan dalam pelbagai bidang di arena antarabangsa. Namun, akhir-akhir ini, pelbagai isu perkauman dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang boleh mengancam perpaduan dan seterusnya merencatkan perkembangan negara. Okey, bagus. Lancar, ya, bacaan saudara Darren tadi. Dia dah minum air banyak-banyak tadi, cikgu? Ya. Okey, kehausan dia dah hilang, ya. Bagus. Okey, kita tengok soalannya. Okey, jelaskan usaha yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak, okey, bagi mengukuhkan perpaduan kaum di negara kita. Jawapan anda perlu disokong dengan nilai-nilai universal yang telah dipelajari. Ya, kelas? Okey, sebelum kita tengok jawapan, okey, secara lebih mendalam, apa kata kita tengok dahulu format menjawab soalan esei ini.
Ya. Okey, apa format untuk menjawab soalan bahagian B ni? Okey, siapa pelajar yang boleh membantu cikgu? Okey, saudara Welun. Untuk format menjawab ini kita perlu 3 nilai dan 7 huraian. Okey, bagus. 3 nilai dan 7 huraian sebab soalan dah bertanyakan nilai-nilai universal. Okey, 3 nilai, 7 huraian. Okey, apa nilai-nilai yang berkaitan dengan soalan ini? Okey, apa nilai-nilai yang berkaitan dengan soalan ini? Okey, siapa nak jawab? Okey. Brian. Ya, saudara Brian. Jawapannya ialah nilai rasional, nilai kerjasama, nilai hormat dengan nilai toleransi. Bagus, sangat tepat jawapan anda, Brian. Okey, Bagus, pelajar Brian. kesayangan Cikgu Vicky ya. Ya ke? Alamak. Ya. Students lagi lain okey Masih Semua pelajar bersemangat cikgu sayang. Okey, alright. Okey, kita dah tengok tadi format dan kita dah tengok nilai-nilainya. Okey, siapa watak dalam soalan ini? Siapa boleh cuba? Okey, Lily, teruskan. Wah, 2 orang nak cuba ni cikgu. Ya. Mana Pilih Lily. satu? Mungkin Yan Ling. Okey. Yan Ling. Watak untuk soalan ni kan adalah pelbagai pihak. Okey, siapa itu pelbagai pihak? Siapa nak cuba? Okey, Lily. Ada masyarakat, ibu bapa, pihak sekolah dan juga individu. Bagus ya. Okey, kita tengok jawapan yang cikgu sediakan. Boleh, Cik Syafiqah? Ya, cikgu silakan. Okey. Jadi ini adalah cadangan jawapan yang cikgu sediakan untuk pelajar-pelajar cikgu ya. Okey, kita tengok ya, pelbagai pihak perlu mengamalkan nilai rasional, nilai bertanggungjawab, nilai toleransi dan nilai hormat. Kenapa cikgu bagi jawapan tambahan dekat bahagian nilai ni? Kenapa cikgu tambah satu nilai? Siapa boleh huraikan atau terangkan? Kenapa cikgu tambah satu nilai di situ? Ya, saudara Darren. So apabila satu jawapan salah, yang jawapan lain boleh bantu Okey, dapat bagus. Ya. Jadi maksudnya pelajar masih boleh mendapat 3 markah untuk nilai. Okey, cikgu. Jadi maknanya di sini walaupun dia minta 3, kita bagi lebih disebabkan kalau satu soalan satu yang salah pun tidak mengapa, kita masih boleh menggunakan yang lain ya cikgu. Ya, betul. Okey, jadi cikgu. pelajar masih tidak hilang 3 markah di situ maksudnya. Betul. Okey. Pelajar masih boleh mendapat 3 markah untuk membolehkan mereka mendapat markah yang cemerlang. Okey, cikgu. Kalau macam tu nak letak banyak-banyak pun boleh Boleh. cikgu? Kita boleh letak 4 atau 5 nilai sebenarnya. Okey. Alright, cikgu. Okey, untuk menyelamatkan diri kita lah. Betul, cikgu. Sebab kita kan nak jadi pelajar cemerlang, betul tak? Anak-anak kesayangan cikgu. Anda nak jadi pelajar cemerlang ke tidak? Ya, nak jadi pelajar cemerlang, jadi kita kena ikut format yang betul ya. Okey. Jadi kita tengok ya. Cikgu sediakan masyarakat di sini. Maksudnya soalan dah tanya pelbagai pihak. Jadi cikgu mulakan dengan masyarakat. Okey, siapa boleh tolong bacakan jawapan? Okey, siapa suara sedap kat sini? Boleh cuba? Semua segan-segan. Okey, Kavi. Ya, Kavi Leisure. Mungkin okey. Silakan Kavi. Masyarakat di sebuah kawasan kediaman perlulah hidup bertolak ansur dan sabar dengan masyarakat pelbagai kaum. Hal ini dapat mengukuhkan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Okey, bagus. Okey, untuk mengukuhkan lagi hubungan persaudaraan, Cik Syafiqah. Ya, cikgu. Okey, jadi masyarakat perlulah hidup bertolak ansur. Okey. Okey, jawapan seterusnya siapa nak tolong bacakan? Okey. Brian, teruskan. Ya. Pihak berkuasa perlu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang memainkan api perkauman dengan mengenakan hukuman penjara. Hal ini akan menjadi pengajaran kepada masyarakat supaya tidak terlibat dalam perbuatan yang boleh merosakkan perpaduan kaum. Ya. Okey. Jadi tindakan yang tegas ini dapat mengekang ya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini daripada meneruskan perbuatan negatif mereka. Ya, Cik Syafiqah. Okey, kita tengok ya, pihak seterusnya ialah pihak sekolah ya. Haruslah memantapkan lagi penerapan unsur-unsur perpaduan dalam pengajaran dan pembelajaran atau PDP ya. Dalam kalangan pelajar melalui mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Okey, apa sebabnya? Apa akan terjadi kalau subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral ini diterapkan kepada pelajar-pelajar? Okey. Siapa nak cuba? Apa kesannya? Apa kesannya? Ya.
Okey, Yan Ling. Hal ini dapat melahirkan pelajar yang cinta akan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakan berbagai bangsa. Okey, ya. Okey. Okey. Itulah yang perlu ya, di mana perpaduan itu dipupuk Ya, cikgu. sejak kecil ya, dalam kalangan pelajar. Betul, Jadi pihak cikgu. sekolah memainkan peranan yang penting di sini ya, Cik Untuk Syafiqah. memupuk lagi Ya, dan memupuk menguatkan lagi, ya. semangat itu ya. Ya. Okey, cikgu. Okey. Pihak yang terakhir. Okey, siapa nak tolong bacakan? Jom. Yang terakhir ni. Okey. Wei Lun ya. Ya, Chan Wei Lun. Okey, kerajaan juga perlulah menggerakkan berbagai kempen perpaduan. Hal ini dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang hidup aman dan harmoni. Ya, bagus. Maksudnya dekat sini kerajaan menganjurkan atau menggerakkan pelbagai kempen perpaduan. Okey, bagi cikgu satu contoh kempen perpaduan. Okey, siapa nak cuba? Mungkin Darren tadi dah angkat tangan tu. Ya, Darren boleh cuba? Ya, cikgu. Bagi macam kempen gotong royong macam tu. Ya, kita boleh terima jawapan itu sebenarnya ya. Bagus, Darren. Maksudnya dekat sini, marilah kita hidup bersatu padu. Contohnya nama kempen ya, nama kempen yang simple lah atau cikgu bagi jawapan yang simple lah sebenarnya tadi ya. Okey, contoh. Okey, rakyat Malaysia. Okey, perlulah hidup bersatu padu agar ya kita dapat menyemarakkan lagi sikap patriotisme dalam kalangan masyarakat Malaysia. Ya, cikgu. Okey. Ini ya contoh-contohnya ya. Cikgu, saya ada satu soalan. Ya, Cikgu boleh. Vicky. Okey, di sini cikgu meletakkan nilai-nilai 3 poin tadi dan cikgu letak satu ekstra ya. Cikgu Ya. bagi selamatlah Ya. kalau salah satu tidak betul. Tapi bagi esainya sendiri, adakah kita tulis dalam format bullet point macam ini ataupun dalam satu ayat yang ada perenggan? Okey, bagus Cik Syafiqah. Sebenarnya saya nak terangkan hal itu tadi ya. Okey. Bagus. Terima kasih ya. Ya, cikgu. Sebenarnya soalan esei tidak boleh ditulis dalam bentuk poin begini ya. Okey, perlu ditulis dalam bentuk perenggan. Okey, hari ini untuk memudahkan pelajar cikgu, sebab tu cikgu letak dalam bentuk poin. Okey. Okey. Dalam peperiksaan nanti pastikan anda tulis dalam bentuk perenggan. Perenggan ya, cikgu. Ya? Okey. Jadi satu poin satu perenggan ya, cikgu? Ya, satu poin satu perenggan. Okey, cikgu. Faham? Okey, jadi cikgu dah sampai ke penghujung Wah, sebenarnya. cikgu, Okey, laju kita hari ni ya. Ya. Macam racing car. Sebab cikgu ada pelajar-pelajar cemerlang di hadapan cikgu sebenarnya Ya, pada hari ini. semuanya cemerlang, semuanya kegemaran cemerlang cikgu. sebenarnya. Sangat-sangat beruntung menjadi kegemaran cikgu popular kita ya, Cikgu Vicky. Ya. Cikgu, jom kita teruskan dengan beberapa soalan untuk pelajar kita. Boleh? Ya. Okey, pelajar-pelajar, apa yang kita belajar pada hari ini? Cikgu nak tanya seorang-seorang. Ya, satu persatu. Jom kita Okey, mulakan. satu persatu. Siapa nak volunteer Okey, bagi dulu cikgu ni? satu contoh amalan perpaduan. Atau dua contoh amalan perpaduan yang kita belajar tadi. Ya, tapi boleh contoh yang tak disebut lagi hari ni. Boleh? Bagi contoh unik sikit. Saya nak cuba dulu. Okey, kalau tak Kak Pika panggil, boleh? Okey, saya nak panggil Yan Ling sebab Yan Ling tengah senyum lebar tu. Okey, Yan Ling, silakan. Amalan perpaduan yang lain, mungkin ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka pergi ke dataran merdeka semasa kita menyambut sambutan Hari Kemerdekaan. Okey, apa contoh yang kita apa contoh sesuatu yang kita boleh amalkan untuk menguatkan lagi perpaduan tu, Yan Ling? Mungkin ibu bapa juga boleh membawa anak-anak untuk menyertai rumah terbuka di kalangan jiran tetangga. Semasa perayaan Tahun Baru Cina ke ataupun Hari Raya Aidilfitri. Okey, Yan Ling, terima kasih Yan Ling. Seterusnya mungkin kita boleh ada yang lain nak cuba? Okey, Brian, sebenarnya saya nak tanya Brian, okey, soalan cikgu tadi dan juga saya nak tanya dulu Brian, semasa pandemik ni COVID-19, apakah amalan yang sesuai kita amalkan untuk mengekalkan perpaduan ya cikgu? Ya. Sebab kita nak cuba di waktu susah COVID-19 ni, apa yang sesuai? Saya rasa murid-murid yang berbangsa lain dan berbilang kaum, jika rakan, kami mestilah sentiasa berkomunikasi untuk mengeratkan hubungan walaupun dalam rumah.
Ya, Brian. Okey, cikgu. Boleh terima jawapan tu? Boleh kita terima. Okey, dan juga saya nak tambah di situ, berkomunikasi tu mestilah dalam keadaan sopan ya, cikgu. Ya. Tutur kata bahasa yang elok. Ya, supaya tidak menyinggung perasaan mana-mana pihak sebenarnya. Ya, cikgu. Okey, kita dah tengok contoh amalan tadi. Okey. Lagi, apa kepentingan? Okey, cikgu nak tanya pelajar kesayangan cikgu. Okey, Kak Wilia Syari, apa kepentingan perpaduan tadi yang kita dah tengok tadi? Bagi satu contoh. Dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Bagus, dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Maksudnya di sini tidak wujud pergaduhan atau pertelingkahan kaum. Okey, yang boleh menghancur perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang kita cintai ini ya, Cik Syafiqah. Ya, kita perlu cinta sesama insan ya. Ya, masyarakat Malaysia sebenarnya masyarakat yang sangat berintegriti dan masyarakat yang sangat bersopan sebenarnya. Ya, cikgu. Betul. Dah kita dengar pandangan pelajar dan apa yang kita dah belajar pada hari ini. Cikgu, silakan sebelum kita mengakhiri rancangan kita, saya nak minta sepatah dua kata daripada cikgu bagi penutup sesi kita pada hari ini. Silakan, cikgu. Okey, cikgu ucapkan sekalung penghargaan kepada pihak Didik TV kerana menjemput cikgu. Dan sekalung penghargaan juga kepada Puan Kala Dewi dan Puan Zaharia binti Kanis ya, ketua saya. Dan kepada pelajar-pelajar SPM pada tahun 2021 ini. Okey, anda bisa menjadi seorang yang cemerlang, gemilang dan terbilang jika usaha di hujung jari anda. Sekian, terima kasih, jumpa lagi. Wah, terbaik. Itu dia dari Cikgu Vicky kita pada hari ini daripada Sekolah Menengah Bandar Seri Damansara 1 Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu sudi bersama kami, sudi berkongsi ilmu pada hari ini. Dan Kak Pika harap pelajar-pelajar, murid-murid di luar sana dan juga di atas talian dapat menyerap semua ilmu yang diajar pada hari ini dan dapat sukses cemerlang bagi SPM 2021 ya. Good luck, okey. Terima kasih Cikgu dan terima kasih kepada anda di luar sana setia menonton bersama kami pada waktu yang sama jam hari pada esok dan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye. Bye semua. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan salam bahagia. Saya Encik Chiu Po Wee, ayah kepada saudari Chiu Yen Ling yang merupakan pelajar pendidikan moral dan calon SPM tahun 2021. Di sini, saya berharap semua calon SPM akan berjaya menempuhi peperiksaan dengan kejayaan cemerlang. Pandemik COVID-19 bukan penghalang untuk anda semua cemerlang dalam SPM. Tidak kiralah hasil yang dicapai adalah positif atau negatif. Yang pentingnya anda semua sudah berusaha sedaya upaya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada semua guru, waris dan calon SPM 2021. Saya Wandi Sibuk Karen, merupakan salah seorang calon SPM bagi subjek pendidikan moral. Di sini saya ingin mengucapkan selamat berjaya dan semoga dipermudahkan segala urusan, dikurniakan kesihatan yang baik dan mendapat keputusan yang cemerlang. Orang yang pandai tak semestinya akan berjaya, tapi orang yang rajin berusaha pasti akan beroleh kejayaan. Dan sekalian penghargaan juga kepada Cikgu Vicky yang mengajar pendidikan moral SPM. Jangan lupa amalkan norma baru, jaga jarak, guna topeng muka dan kerap basuh tangan. Salam kecemerlangan daripada saya dan keluarga.